Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke muka surat 86. Muka surat 86 dalam bab hukum berubat ketika sakit. Okay. Kebanyakan kita tahu hukum berubat ini sesuatu yang dianjurkan, bahkan boleh juga sampai wajib. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada dalam buku ini ya, di mana datang beberapa orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa soalan agama. Antara yang mereka tanyakan ialah, wahai Rasulullah, apakah ke atas kami kesalahan andai kata kami ni tidak berubat ketika sakit? Salah tak kalau tak nak berubat ni? Kan? Maka baginda menjawab, berubatlah wahai hamba Allah. Ini kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan satu penyakit, melainkan menjadikan bersamanya ubat kecuali penyakit mati. Okay? Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawaw, berubatlah wahai hamba Allah. Berarti itu satu anjuran, ia satu suruhan menyuruh kita untuk berubat. Dan dalam hadis ini juga ada petunjuk ya, bahawa kerana tidaklah Allah SWT menurunkan satu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan ataupun menjadikan bersamanya ubat. Kan macam kita baca tadi kan, tidaklah Allah menjadikan suatu penyakit, melainkan menjadikan bersamanya ubat, melainkan penyakit tua. Jadi bagi semua penyakit ni tuan-tuan dan puan-puan ada ubatnya. Sebahagian kita telah temui, sebahagian kita temui tapi tak berapa bagus. Tapi sebahagiannya lagi belum ditemui dan ia membuka ruang kepada para pengkaji daripada kalangan Muslim untuk terus mencari ubat-ubat bagi setiap penyakit yang Allah turunkan. Baik, ini pandangan pertama. Sebab sebenarnya dalam isu ni, dalam isu hukum berubat, ada dua pandangan. Pandangan pertama ialah berubatlah sebagaimana hadis Nabi ini. Pandangan kedua, berubat ni harus saja hukum ni. Harus saja ya, ataupun kita sebut sebagai mubah. Berdasarkan hadis di muka surat 89, hadis Sahih Al-Bukhari, di mana Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibnu Abbas berkata kepadaku, mahukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, menyebut tentang wanita ahli syurga ni ada kisah-kisah yang, ada satu kisah yang biasa disampaikan oleh para penceramah. Kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya berkata kepada seseorang itu, mahukah kamu aku tunjukkan seorang wanita ahli syurga? Okey. Dia kata, ya. Okey, pergi tengok wanita sekian-sekian ini. So dia pun pergi ke rumah tu, tengok wanita sekian-sekian itu. Wanita itu berada di rumah, apabila suaminya nak balik, dia pakai yang cantik-cantik. Okey. Kemudian apabila suami nak balik, dia tunggu tepi pintu dengan kain yang tersingkap untuk menampakkan kakinya. Okay, something to turn on. Okay. Dan pada waktu yang sama ada tongkat juga. Okay, bila dia tanya kenapa pakai cantik, ya, kita nak sambut suami. Kenapa singkap tu? Ya, supaya suami tertarik pada saya. Kenapa dengan tongkat tu? Oh, kalau tak okey suami pukul saya. Okay, ini kononnya wanita ahli syurga. Tapi riwayat tu meskipun masyhur, saya tidak tahu rujukannya ya. Saya tidak tahu rujukannya. Dan macam pakai cantik tu betul. Pakai sesuatu untuk menarik perhatian suami betul. Tapi tak semena-mena sediakan tongkat, yang itu tu salah. Okay, yang itu salah ya. Tetapi wanita ahli syurga, kalau kita nak rujuk kepada hadis yang sahih, pertama hadis yang saya akan baca ni, kedua seorang wanita yang nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik. Okay, kalau kita baca mana-mana buku yang menerangkan biografi para muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dalam hadis Sahih Muslim, okey, baginda menerangkan, sebentar ya. Okey, baginda menerangkan ya. Okey, hadis Sahih Muslim nombor 4494 atau 2456. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan faqultu man haza? Okay, aku memasuki syurga. Rasulullah menceritakan, aku memasuki syurga, lalu aku mendengar bunyi kasut. Bunyi kasut seseorang, lalu aku bertanya, siapakah itu? Man haza?
Qalu, para penghuni syurga menjawab, Hazihil Rumaisa'u bintu Milhan, Ummu Anas bin Malik. Dia itu ialah Rumaisa'u bintu Milhan. Yang ini nama sebenar Ummu Sulaim. Okey? Binti Milhan ni bukan Ibnu Mulkan yang ya, ada seorang ustaz seru-seru tu, bukan. Okey, ini nama sebenar Ummu Sulaim. Okey. Dan beliau ialah ibu kepada Anas bin Malik. Ini hadis sahih yang menerangkan bahawa salah seorang wanita ahli syurga ialah Ummu Sulaim. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim sehingga melayakkan dirinya menjadi ahli syurga? Antaranya ya, apabila suaminya meninggal ketika dia hendak menikahi dengan seseorang lain yang namanya Abu Talha. Abu Talha ketika itu seorang musyrik. Lalu dia minta masuk Islam dulu dan lafaz 2 kalimah syahadah itu menjadi mahar perkahwinan. Tak minta 10,000, 20,000. Kalau SPM 20,000, master 30,000, PhD 50,000, tak ada. Semua tu tak ada. Okay? Jadi maharnya ialah suaminya masuk Islam. Kemudian satu lagi kisah lain. Apabila anak mereka sakit, Abu Talha keluar untuk kerja. Bila balik petang ke malam itu, Abu Talha tanya, anak kita macam mana? Okey. Lalu Ummu Sulaim melayan suaminya, menjamu dia makan. Malam pun mereka bersama. Keesokan harinya, Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, Abu Talha, apa pendapat kamu jika seseorang itu meminjamkan satu benda, lalu dia nak minta balik, orang tu marah-marah. Abu Talha kata, mana boleh marah, pinjam kan, kenalah bagi balik. Ummu Sulaim kata, okey, betul itu. Dan aku nak bagi tahu bahawa anak yang Allah pinjamkan kepada kita, Allah telah mengambil balik semalam. Tapi aku tak cerita pada kamu, aku nak kamu rehat dulu. Apa semua, you had a long day, relax first apa. This morning only, I gonna tell you bahawa anak itu Allah pinjamkan kepada kita dan sekarang Allah telah ambil balik. Abu Talha nak marah, nak sedih, apa pun tak boleh. Kan? Lalu, kemudian solat subuh bersama Rasulullah. Dia pun menceritakan kepada Rasulullah apa yang berlaku dan Rasulullah mendoakan keberkatan kepada mereka dua. Ya, hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi ini lafaz secara ringkas. Jadi ini Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ni pun mula-mula lagi Anas bin Malik tu dia serahkan anak dia untuk berkhidmat kepada Rasulullah, menjadi PA, menjadi PA Rasulullah. Okey. Dan itu salah satu beberapa sebab-sebab lain yang beliau di dunia lagi telah pun diketahui sebagai ahli syurga. Baik. Pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Tu kita kena biasakan diri dengan hadis-hadis sahih. Jangan biasakan diri dengan cerita-cerita penceramah, cerita-cerita selebriti. Okey, so ini wanita kedua yang confirm ahli syurga ya. Wanita kedua di mana Abdullah ibnu Abbas berkata, "Mahukah aku tunjuk kepada kamu wanita ahli syurga?" Atta berkata, ya, tentulah. Ibnu Abbas berkata, inilah, sambil menunjuk kepada seorang wanita berkulit hitam. Wanita ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku menghadapi penyakit sawan ataupun epilepsi dan aurat aku sering tersingkap. Apabila aku diserang sawan, maka berdoalah kepada Allah untukku. Okey, wanita kulit hitam. Rasulullah menjawab, kita di muka surat 90, jika kamu mahu, bersabarlah dan bagimu syurga. Dan jika kamu mahu, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Okey, ada dua pilihan. Sama ada sabar, masuk syurga. Tak mahu, ataupun pilihan kedua, Rasulullah akan doakan atau Rasulullah akan ruqyahkan. Ruqyah maksudnya jampi. Dan Allah akan sembuhkan kamu. Apa jawab wanita kulit hitam itu? Dia menjawab, aku memilih bersabar. Sebab dia nak syurga Allah. Tapi dia berkata lagi, aurat aku sering tersingkap. Apabila aku diserang sawan, epilepsi, maka berdoalah kepada Allah agar aurat aku tidak tersingkap lagi. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Okay, dan yang dimaksudkan itu namanya Ummu Zufar. Dia seorang berbadan tinggi dan atak yang meriwayatkan hadisnya melihat beliau berada di sisi tirai Kaabah. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah memberi pilihan dua. Sebab kalau berubat itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunat, baginda akan menganjurkannya. Sebagaimana orang Arab Badu yang tadi tanyakan. Rasulullah kata berubatlah. Okey, wanita epilepsi ini pun wanita akan kata, Rasulullah akan kata berubatlah. Tapi Rasulullah bagi pilihan. Kalau kamu bersabar, bagimu syurga.
Tapi nak aku doakan boleh. Sama juga dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Tirmizi. Okey, ada juga dalam buku ni ya. Seorang lelaki buta yang datang berjumpa Rasulullah SAW menceritakan tentang matanya. Rasulullah sama juga berkata, jika kamu mahu, aku akan mendoakan. Jika kamu mahu bersabar, maka itu lebih baik bagi kamu. Lelaki itu suruh mendoakan, maka Rasulullah SAW pun menyuruh dia solat 2 rakaat. Ambil wuduk dengan baik, solat 2 rakaat. Lalu Rasulullah mengajar dia berdoa. Dia pun berdoa, lalu kemudian Allah mengembalikan penglihatan mata dia. Ini dalil solat hajat, solat sunat hajat. Sebab dia ada hajat, Rasulullah suruh dia menyempurnakan wuduk, solat 2 rakaat dan berdoa. Nanti dulu, bukan solat hajat kat Malaysia. Sebab, bila lelaki ni datang, Rasulullah tak solat sama dengan dia. Dia seorang-seorang je. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni pun, Uthman bin Hunayf, pun tak solat sama-sama. Tak, lelaki tu lah solat seorang-seorang je. Solat hajat seorang-seorang. Sebab orang yang nak solat tu, dia tahu apa hajat dia. Dia bukan solat berjemaah macam di satu negara tu yang sentiasa berjemaah. Kemudian ada surah tertentu, kemudian ada zikir tertentu, kemudian ada... Negara mana ya? Tahu tak? Saya macam pernah dengar tapi tak tahu negara mana. Okey? Jadi solat hajat itu ialah secara solo. Tapi yang pentingnya dalam konteks perbicaraan kita, sekali lagi Rasulullah memberi pilihan. Jika kamu bersabar, itu lebih baik bagi kamu. Jika kamu nak mendoakan, aku doakan. Lalu dikata doakan. Ya. Jadi berdasarkan 2 hadis ini, berubat, hukum berubat ialah harus. Dan para ahli ilmu mereka berbeza pandangan. So macam mana ni hukum berubat apabila sakit? Apakah ia sesuatu yang dianjurkan atau ia sekadar harus ataupun mubah? Maka jawapannya ia bergantung kepada case by case basis. Jika orang yang sakit itu dia nak mengambil hukum mubah, dia mesti memenuhi beberapa syarat. Pertama, tidak ada orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Dia bukan seorang ayah yang kalau dia mati nanti siapa nak jaga anak-anak? Siapa nak jaga isterinya? Dia tak ada orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Dia tak ada ibu bapa yang dia kena jaga. Maknanya dia free seorang-seorang saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memiliki hutang. Dia dah berhutang. Dia janji nak bayar berturut-turut dalam masa 10 tahun. Tiba-tiba sakit, tak apalah aku nak mati. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, penyakitnya tu bukanlah penyakit berjangkit. Sebab penyakit berjangkit, kalau dia seorang-seorang di situ, tapi penyakit tu berjangkit kepada orang lain. Dan ia memberi mudarat kepada orang lain, tak boleh juga. Itu ketiga. Yang keempat, Rasulullah kan kata, jika kamu bersabar, maka bagimu syurga. Jika kamu bersabar, itu lebih baik bagi kamu. Sabar ini, sebab bila penyakit, bila sakit, mula-mula tu, sakit tu okey lagi, boleh sabar lagi. Kan boleh sabar lagi. Macam kita bagi contoh kanser, baru detect kanser, baru stage 1. Boleh sabar lagi. Stage 2, boleh sabar lagi. Stage 3, alamak, teruknya. Bila stage 4 dah tak sabar. Dah mula merungut, dah mula marah, dah mula menyesal, dah mula itu, mula ini. Dah hilang sifat sabar tu, maka tak masuk syurga. Dan tak dapat pula lagi hendak dirawat sebab bila stage 4 memang susah nak rawat. Jadi, seseorang itu apabila dia nak ambil hukum mubah ni, hukum harus, dia mestilah mengetahui dirinya memiliki kesabaran yang sampai akhir. Sebab mula-mula sakit dia sikit-sikit je kan. Tapi lama, kemudian baru, alamak, I think I should go for treatment. Tapi dah terlambat dah ya. Jadi, antara kedua-dua ni, case by case basis, saya ulangi, hukum berubat, case by case basis. Kalau nak ambil hukum yang harus itu, nak bersabar kerana masuk syurga, ada beberapa syarat. Pertama, tidak ada orang di bawah tanggungan anda. Nombor 2, tak ada hutang juga apa. Nombor 3, bukan penyakit berjangkit. Nanti berjangkit pada orang lain kan, sebab sengaja biar je. Dan nombor 4, diri sendiri itu memang mampu bersabar sehingga ke akhir. Sebab pada awal penyakit, mungkin penyakit itu pada awalnya ringan saja, tapi menjadi makin kronik, sifat sabar sudah hilang. Merungut, marah, okeylah nak treatment lah, tapi dah terlambat. Sampai akhirnya mati dalam suasana merungut dan menyesal. Dah jadi lain cerita dah tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu hukum berubat. Baik, hukum berubat. Mudah cerita, dianjurkan berubat. Dianjurkan berubat ya. Okey, sebab yang harus itu ada dalilnya, ada hadisnya, but something for you to really consider before you're taking that option.
Okey, insya-Allah kita sambung lagi nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.